Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik, dalam video kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK dan kita akan bincangkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan subjek bahasa Arab. Okey, Al-Lughatul Arabiyyah. Okey, sama macam subjek-subjek yang lain, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okey, kita akan tengok pada bahagian A terlebih dahulu yang memperuntukkan 10 soalan berkaitan dengan perkara-perkara asas dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok contoh-contoh soalannya. Okey, arahan soalan, ikhtar al-ijabah as-sahihah. Okey, pilih jawapan yang betul ataupun lebih tepatnya kita kena gariskan lah. Ini soalan gariskan. Okey, soalan gariskan. So kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama nombor 1, mas muka. Okey, mas muka. So yang mana satu pilihan jawapan kita, ismi Muhammadun ataupun ismi Fatimatun. Okey. So kat sini kena tengok. Kena tengok dhamir dia apa. Mas muka. Okey, mas muka ni adalah untuk lelaki. Okey, untuk lelaki, so jawapan yang paling tepat untuk awak pilih ialah ismi Muhammadun. Okey, gariskan di bawah jawapan ismi Muhammadun. Okey, seterusnya soalan nombor 2, sabahal khair. Okey, sabahal khair bermaksud selamat pagi. Okey, selamat pagi, sabahal khair. So yang mana satu jawapan yang kita akan pilih, masa an-nur ataupun sabahan nur. Okey, kalau selamat pagi, sabahal khair, jawapannya ialah sabahan nur. Okey, kemudian soalan ketiga, kaifahaluka, kaifahaluka, apa khabar? Okey, kaifahaluka ni apa khabar? Ma'assalamah ataupun ana bi khairin. Okey, ma'assalamah ni semoga jumpa lagi. Ataupun ana bi khairin, saya baik-baik saja ataupun saya khabar baik. Ana bi khairin, saya dalam keadaan baik. So kaifahaluka, jawapannya ialah ana bi khairin. Okey, kemudian soalan yang keempat, kam umruka. Kam umruka, kam berapakah, umruka, umur kamu. Untuk lelaki, ka kan. Kam umruka. Okey, jawapannya yang mana? Umri sab'a sanawat, umur saya 7 tahun. Ataupun syukran, terima kasih. Mestilah jawapan dia menjawab tentang umur tersebut. Orang tanya, kam umruka, berapa umur kamu? Umri sab'a sanawatin, umur saya 7 tahun. Okey. Kemudian soalan nombor 5, syukran. Kalau orang cakap dengan kita syukran, kita nak balas apa? Afwan ataupun ahlan wa sahlan. Afwan bermaksud sama-sama ataupun ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey, jawapan yang paling tepat ialah afwan. Syukran, afwan. Takkan orang kata syukran, kita jawab ahlan wa sahlan. Okey. Boleh. Ini adalah hiwar ataupun perbualan yang basic lah. Sebab tu dia masuk dalam perkara asas. Okey, baru 5 soalan. Kita tengok 5 soalan lagi untuk mendapatkan 10 markah. Okey, yang ni juga sama berkaitan dengan soalan hiwar. Okey, kita ada pilihan jawapan masmuki, ana tilmizatun, ismi zaidun, man anta, askunu fi salanjur. Okey. So kita tengok. Okey, ini adalah perbualan bagi dua orang lelaki. Okey, kita tengok apakah persoalan dia. Okey, lelaki yang pertama, kita letaklah nama dia siapa ni? Yang ni tak ada nama. Yang ni ada nama. Yang ni nama dia Zaid. Okey, nama dia
Zaid, yang ni kita letak Abu lah. Kita letak je nama siapa-siapa. Tak payah letak pun tak apa. So tengok soalan dia, masmuka. Okay, soalan dia tanya masmuka, siapakah nama awak? Okay, jawapan yang perlu dijawab kat sini kita pilih ismi Zaidun. So tulis kat situ ismi Zaidun. Okay, kemudian soalan yang kedua, Abu ni pula tempat kosong dekat dia. Dia nak tanya apa ni? Tapi jawapan Zaid ialah ana tilmizun. Saya pelajar lelaki. Saya seorang pelajar lelaki. Saya seorang murid lelaki. Okay, so kat sini, nombor 2 ni, jawapan yang paling tepat kita pilih man anta. Siapakah awak? Okay, so Zaid pun jawab, ana tilmizatun. Kemudian, Abu ni tanya lagi, aina taskunu? Di manakah awak tinggal? Apa jawab Zaid? Zaid mestilah menjawab tentang askunu fi Salanjur. Okey, kita tulis jawapan nombor 3 tu, askunu fi Selanjur. Zaid jawab, saya tinggal di Selangor. Okey, seterusnya kita tengok perbualan antara dua orang wanita ataupun dua orang perempuan kat sini, muannas. Okey. Untuk nombor 4, pembayang dia ialah ismi Fatimatun. Dia jawab, nama saya dekat ismi tu sebenarnya kena tulis ya ismi. Saya salah eja ni. Okey, kat sini ismi kena ada huruf ya ni, mim ya. Okey, ismi. Okey, kena tambah sendiri Ismi Fatimatun. Tambah ya kat sini. Ismi Fatimatun. Okey, so tak apa. Itu kesilapan teknikal. So berbalik kepada soalan nombor 4 ni. Jawapan mana yang kita nak pilih? Okey, bila dia jawab ismi Fatimatun, dekat sini kena jawapannya ialah masmuki. Okey, kita tulis kat sini masmuki ismi Fatimatun. Kemudian dia tanya lagi man anti. Okey, man anti, jawapannya ialah ana tilmizatun. Saya seorang pelajar perempuan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada soalan bahagian B. Ada 10 soalan dan ada 10 markah. Okey, soalan macam biasa dia akan bagi soalan dan jawapannya ada 4 pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. So kita tengok contoh soalannya. Okey, ikhtar al-ijabah as-sahihah, pilih jawapan yang betul. Okey, so soalan 1. Okey, soalan 1 ni dia bagi dekat kita gambar gambar kemeja. Okey, gambar kemeja. Okey, dia bagi kat kita gambar kemeja ni. So, yang mana satu jawapan kemeja? Okey, alif, jawrabun. Jawrabun tu maksud dia stokin. Okey. Hizamun, hizamun tali pinggang. Tali pinggang. Hizaun kasut dan komisun kemeja. Jawapannya ialah dal, komisun. Okey, kemeja, komisun. Seterusnya soalan kedua. Dia bagi dekat kita gambar songkok tapi dia tak suruh cari perkataan songkok. Dekat pilihan jawapan dia ni ada warna. Okey, alif asfarun. Asfarun ni ialah kuning. Aswadun hitam. Banafsajiyun ungu dan buniyun. Buniyun ni coklat. Okey, so kita tengok gambar songkok ni dia warna hitam. Jawapan dia ialah aswadun. Okey, seterusnya. Soalan nombor 3. Ba'da yaumil jumu'ati yaumu. Okey, ba'da. Ba'da ni apa maksud dia? Selepas. Okey, untuk soalan yang macam ni,
soalan untuk hari, untuk bulan hijrah, untuk bulan masihi, dia mesti ada soalan berkaitan dengan ba'da dan qabla. Okey, kalau ba'da selepas, kalau qabla sebelum. So kita tengok, kalau kat sini ba'da yaumul jumu'ati, selepas hari Jumaat. Yaumu ialah hari. Okey, al-arbi'a, satu al-arbi'a, Rabu. Satu pula alif, al-arbi'a, hari Rabu. Ba al-ahadi, hari Ahad. Jim as-sabti, hari Sabtu. Dal al-khamisi, hari Khamis. Okey, ba'da yaumul jumu'ati, selepas hari Jumaat ialah hari Sabtu. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, nombor 4. Wulidan nabiyyu fi. Wulida ni dilahirkan. An-nabi. An-nabi ni dalam kalau dalam soalan ni, kalau dia guna nabi sahaja, dia tak tulis nabi yang lain, maksudnya Nabi Muhammad lah tu. Okey, wulidan nabiyyu fi yaumi, pada hari Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Okey, alif al-arbi'a, hari Rabu. Ba al-ahadi, hari Ahad. Jim al-isnain, hari Isnin. Dan dal al-khamis, hari Khamis. So, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulidan Nabi, an-Nabi ni Nabi Muhammad lah, pada hari apa? Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin. Okey, jawapan dia Jim. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan berbentuk jam. Okey, soalan jam. So, kat sini dia bagi gambar jam dan kita akan tengok jarum pendek dan jarum panjang. Kita kena tentukan pukul berapa sekarang ni. Okey, jarum pendek menunjukkan pukul jam 2. Okey, kemudian jarum panjang dekat jam 6, bermaksud jam 2.30 minit. Okey, 2.30 minit. Kita tengok soalan pilihan jawapan alif. As-sa'atu saniyatu tamaman. Jam 2 tepat. Ba as-sa'atu saniyatu warrubu', jam 2.15 minit. Jim as-sa'atu saniyatu wan nisfu, jam 2.30. Wan nisfu kan? Setengah. Kemudian dal as-sa'atu saniyatu illa sulus. Illa sulus ni maksudnya jam 2 kurang 20 minit. Bermaksud pukul 1.40. Jam 2 kurang 20 minit. So, yang mana satu jawapan kita? Dia masa ni adalah pukul 2.30, 2.30. Jawapannya ialah Jim. Okey, as-sa'atu saniyatu wan nisfu. Jam 2.30. Wan nisfu tu maksud setengah. So, kalau 2.30, 30 minit lah. Okey, jam 2, 30 minit. Okey, Jim jawapan dia. Seterusnya, soalan nombor 6. Yaumul istiqlali fi syahri. Okey. Hari apa Yaumul Istiqlal? Yaumul Istiqlal ni adalah hari kemerdekaan. Okey, hari kemerdekaan. Tak payah fikir kemerdekaan negara lain lah. Mestilah kemerdekaan negara kita. So, hari kemerdekaan ni kita sambut pada bulan berapa? Okey, Abril. Alif, Abril, April. Agustus pada bulan Ogos. September, bulan September. Oktober dan bulan Oktober. So, Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan Malaysia adalah pada bulan Agustus. Okey, bulan Ogos. Okey, kemudian soalan seterusnya, soalan nombor 7, dia bagi kita gambar seekor haiwan. Ini adalah pak belang ataupun harimau. So, kita kena cari apakah nama bagi harimau dalam bahasa Arab. So, yang ni memang kena hafal. Okey, bukalah balik buku-buku nota awak. Bacalah dan hafallah semua nama-nama haiwan. Mungkin boleh jadi soalan ni dia tanya tentang harimau, soalan lain dia tanya tentang haiwan lain. So, kita tengok pilihan jawapan untuk soalan nombor 7 ni. Baqaratun, lembu. Asadun, singa. Jamusun, kerbau. Namirun,
harimau. So jawapan dia ialah harimau. Okey, namirun jawapan dia. Okey, namirun harimau. Soalan nombor 8, min anwa'il hayawanatil bahriyah. Min anwa'il hayawanatil bahriyah. Maksud soalan ni dia nak kita pilih daripada jenis haiwan laut. Al-hayawanatil bahriyah, haiwan laut. Okey, alif suratanun, saratanun, ketam, batun, itik, farasyatun, rama-rama, hamamatun, burung merpati. So jawapannya ialah saratanun. Okey, ketam lah, haiwan laut. Nombor 9, min anwa'il ma'kulat. Daripada jenis-jenis makanan. Okey, pilih jawapan yang menunjukkan itu adalah makanan. Kena hafal juga. Kalau tak tahu sebab bahasa Arab bukan bahasa kita. So tak nak kena banyak menghafal. Okey, alif qahwatun, kopi, ka'kun, kek, finjanun, cawan dan sahnun, pinggan. Jawapan dia, apakah makanan dalam pilihan jawapan ni? Jawapan dia ialah ba, ka'kun, iaitu kek. Soalan nombor 10. Ayyul kalimatil atiyati minasyuhuril miladiyah. Okey. Yang manakah dalam kalimah-kalimah berikut yang menunjukkan bulan-bulan Islam? Dia bagi satu Maris, bulan Mac, bulan-bulan Islam pula. Syuhuril miladiyah, bulan-bulan Masihi. Okey, kalau Maris tu Mac, Yuniu, Jun, Safar, Safar lah, Syawal, Syawal lah. Maris, Yuniu, Safar dan Syawal. Yang manakah bulan-bulan Masihi? Jawapan dia ialah Maris dan Yuniu. Okey, 1 dan 2. So, jawapan dia ialah alif. Okey, selesai 10 soalan bahagian B. Kita beralih kepada bahagian C. Bahagian C ni ada 20 markah. Okey, kita tengok contoh-contoh soalan bagi bahagian C. Okey, dha' khattan tahtal ijabah as-sahihah. Okey, gariskan di bawah jawapan yang betul. Okey, soalan pertama, ini soalan semuanya berkaitan dengan nombor yang ditulis dalam bentuk perkataan. Kemudian jawapannya kita perlu pilih nombor dalam bentuk angka. Okey, soalan pertama, situ mi'atin wa khamsatun wa situna. Situ mi'atin. Situ mi'atin ni 600. Okey, 600 wa khamsatun. Wa khamsatun ni dia dalam bahasa Arab biasanya kalau kita belajar matematik, sa tu dia akan duduk ujung sekali. Tapi dalam bahasa Arab daripada bentuk tulisannya, sa adalah yang ada di tengah-tengah, bermaksud tadi ada 600. Okey, sa-nya 5. Okey, wa khamsatun dan wasituna. Wasituna, situna ni 60. 60 ni kita letak kat tengah ni. So, jawapan dia ialah 665. 665 yang mana satu? Yang ni ke? Yang ni? Jawapan dia ialah, okey, 665. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Arba'umi'atin wa arba'atun wa arba'una. Okey, arba'umi'atin, 400. Okey, kita letak dulu ratus, 4. Kemudian wa arba'atun, yang dekat tengah ni adalah sa. Okey, kita letak kat belakang. Okey. Wa arba'atun, 4. Kemudian wa arba'una, 40. So, letak kat tengah. So, jawapan dia ialah 444. 444. Arba'umi'atin wa arba'atun wa arba'una. Jawapan dia ialah, okey, yang ni. Kemudian mi'atani.
Nombor 3, mi'atani wa asyaratun. Okey, kalau ada penambahan alif dan nun dia menunjukkan musanna. Kalau mi'atun jadi mi'atani, mi'atun 100, mi'atani jadi 200. Kemudian wa asyaratun 10, 200 dan 10. Jadilah dia 210. So jawapan dia ialah 210, 210. Okey, kemudian soalan nombor 4, mi'atun wa sittatun. 100 dan 6. 106 lah. So jawapan dia ialah 106. Kemudian soalan nombor 5, salasuna. Salasuna ni yang mana? Salasuna bermaksud 30. Okey. Jawapan dia ialah 3 dan 0. Okey, gariskan di bawah jawapan yang betul. Okey, ini pula adalah soalan berbentuk dha' alamatu sahih fil ibarati sahihah wa alamatul khata' fil ibaratil khati'ah. Soalan right dan pangkah macam biasa, jangan awak pula tulis sahih ataupun khati'ah. Jangan jawab dengan perkataan, jawab dengan tanda sahaja, tanda right ataupun tanda pangkah. Okey, kita tengok soalan pertama, antum zahibuna ilal mal'ab. Okey. Antum zahibuna ilal mal'ab. Okey, kita tengok antum. Antum ni adalah yang ini kena kenal pasti. Kenal pasti jantina dan kenal pasti bilangan. Maksud bilangan ialah sama ada ayat tu menunjukkan jamak, musanna ataupun mufrad, musanna ataupun jamak. Kenal pasti jantina pula ialah kena kenal pasti perkataan tu menunjukkan lelaki, muzakkar ataupun perempuan, muannas. Okey, kat sini antum. Okey, antum ni adalah kita cakap tentang antum. Okey, antum ni ialah dhamir apa? Dhamir mukhatab. Kita bercakap dengan orang yang ada di depan kita. Antum ni bermaksud awak semua. Zahibuna. Okey, zahibuna ada penambahan waw dan nun menunjukkan perkataan ni adalah perkataan jamak untuk lelaki. Ilal mal'ab. Okey, ke padang. Antum zahibuna ilal mal'ab. So tak ada kesalahan dalam ayat ni. Jawapan dia ialah betul. Kita tanda dengan tanda right. Okey, kemudian soalan kedua. Hunna zahibatun ilal maktabati. Hunna. Hunna ni apa? Hunna ni adalah kata ganti nama yang ketiga. Ataupun kata ganti nama lil ghaibah. Orang yang tak ada depan kita. Hunna adalah dhamir untuk mereka. Okey, mereka untuk perempuan. Okey, jantina dia kat sini muannas. Kemudian hunna ni juga kalau bilangan dia ialah jamak. So kita tengok kepada perbuatan dia, zahibatun. Zahibatun. Okey, ada penambahan alif dan ta menunjukkan jamak untuk muannas. Ilal maktabah. So kat sini pun tak ada kesalahan. Kita tanda right. Okey, kita baca pula soalan nombor 3. Ba'da syahri Muharram syahrul Rajabun. Selepas, tengok ingat tadi ba'da. Okey, ba'da ni maksudnya selepas syahri Muharram. Selepas bulan Muharram adalah bulan Rajab. Betul atau salah? Selepas bulan Muharram, bulan Rajab ke bulan apa? Muharram, Safar. Okey, Safar bulan selepas dia. So pernyataan ni adalah salah. Kita tanda pangkah. Okey, soalan nombor 4, ba'da yaumil arbi'a yaumus sulasa. Ba'da lagi. Okey, ba'da ni selepas. Selepas hari Rabu, hari Selasa. Betul ke salah? Selepas hari Rabu, hari Selasa. Salah lah sebab selepas hari Rabu, hari Khamis. Kalau soalan ni tanya qabla yaumil arbi'a yaumus sulasa, barulah kita boleh
Jawab tanda right. Betul, sebelum. Okey, kena ingat sebelum dan selepas. Okey, soalan nombor 5, qabla yaumis sabti huwa yaumul jumu'ati. Sebelum, okey ingat. Qabla, sebelum hari Sabtu ialah hari Jumaat. Yang ni kita tanda dengan tanda right. Betul lah. Sebelum hari Sabtu ialah hari Jumaat. Okey, soalan seterusnya, ikhtar al-ijabah as-sahihah. Okey, pilih jawapan yang betul. So dekat sini soalan dia, jawapan yang kita perlu tulis adalah pilih dua ni sahaja. Haza atau hazihi. Ingat balik haza atau hazihi ni adalah dalam tajuk isim isyarah. Okey, haza isim isyarah bagi mufrad muzakkar ataupun seorang lelaki. Mufrad muzakkar kena tengok kepada perkataan dalam soalan sama ada muzakkar ataupun muannas. Haza untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Okey. So dalam perkataan yang ada dalam soalan kita ni, kita kena tahu perbezaan antara muzakkar dan muannas. Paling senang, perkataan yang ada ta marbutah itu adalah muannas dan yang tak ada ta marbutah itu adalah muzakkar. So kena tentukan terlebih dahulu. Kalau kita tengok nombor 1 ni jawrabun. Jawrabun ada ada ta marbutah ke? Tak ada. Tak ada, kita tulis kita tulis kat sini haza jawrabun. Okey, haza jawrabun. Okey, apa maksud jawrabun? Stocking tadi. Okey, haza jawrabun. Ini stocking. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Wisadatun. Wisadatun ada ta marbutah. Muannas lah ni. Okey. Muannas kena letakkan haza ke hazihi. Wisadatun. Okey. Kena letak hazihi wisadatun. Ini bantal. Okey, seterusnya nombor 3, sitarun. Apa maksud sitarun? Ataupun kita kena pasti je, kalau awak tak faham apa itu sitarun, kita kenal pasti sahaja ada ta marbutah ataupun tak ada ta marbutah. Okey. So kat sini jawapan dia untuk sitarun ni, kita masukkan jawapan dia haza. Haza sitarun. Okey, langsir. Okey, ini langsir. Okey, seterusnya perkataan dia hammamun. Hammamun ada ta marbutah atau tak ada? Tak ada. Kita tulis jawapan dia haza hammamun. Okey, hammamun maksudnya tandas. Ini tandas. Dan seterusnya sa'atun. Okey, ada ta marbutah, jawapan dia ialah hazihi. Kalau ikutkan maksud, kalau awak hafal maksud dia, ini jam. Okey, ini jam. So dekat sini untuk menentukan isim isyarah ni, kita perlu kenal perkataan selepas dia tu sama ada muzakkar ataupun muannas. Kalau muzakkar kita letaklah haza, kalau muannas kita letak hazihi. Okey? Seterusnya, soalan seterusnya ialah wafiq, suaikan. Soalan suaikan, kita kena tengok peristiwa yang berlaku, kemudian suaikan kepada bulan peristiwa tersebut berlaku. Okey, kalau yang pertama ni, kita tengok nombor 1, nuzul Quran. Nuzul Quran berlaku pada bulan berapa? Okey, Ramadan. Idul Ummal. Idul Ummal ni hari pekerja. Hari pekerja bulan berapa? Bulan Mei, Mayu. Okey. Kemudian Isra' wal Mi'raj. Okey, Isra' dan Mi'raj berlaku bila? Bulan
Okey, bulan Rajab. Kemudian Yaumu Malaysia, Hari Malaysia. Hari Malaysia bulan September. Okey, sesuaikan. Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri berlaku pada bulan Syawal. Okey, untuk soalan ni guna pembaris, jangan garis guna tangan awak je tanpa bantuan pembaris. Supaya kertas soalan kita akan nampak lebih kemas. Okey? Soalan seterusnya bahagian D. Okey, bahagian D ni dia ada 20 markah. Okey, bahagian D ada 30 markah. Maaf. Ada 30 markah dan ini adalah contoh-contoh soalan bahagian D. Okey, ini yang biasa masuk. Dia akan bagi paling banyak 5 ataupun 3 soalan yang dia akan bagi kita perkataan tertentu, kemudian kita kena pilih, kita kena buat ayat yang mufidah, yang lengkap. Okey, kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah. Okey, bina ayat yang lengkap berdasarkan kalimah-kalimah berikut. Okey, so untuk buat ayat ni, perkara pertama yang kita perlu buat ialah baca dulu perkataan apa yang dia bagi, kemudian tentukan perkataan tu sama ada ianya fi'il, perbuatan ataupun isim, ataupun itu adalah kata nama. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, nombor 1 ni dia bagi dekat kita kursiyun. Okey, kursiyun bermaksud kerusi. Kerusi ni perbuatan ke ataupun kata nama? Kursiyun adalah kata nama. Salah satu cara kita nak kenal kata nama ialah bila ada tanwin baris depan dekat belakang perkataan tu, itu adalah kata nama. So, bila kata nama yang membentuk yang kata nama ni dia ada dua. Kata nama yang ada tanwin baris depan dekat belakang ataupun kata nama yang ada alif lam dekat depan. Itu kata nama. Okey. Boleh? Okey, kursiyun ni adalah kata nama bermaksud kerusi. Ayat yang paling senang yang kita nak buat dekat sini. Apa ayat tentang kerusi yang kita boleh buat? Paling senang. Tambahkan sahaja isim isyarah. Haza kursiyun. Ini kerusi. Dah jumlah mufidah dah tu. Haza kursiyun. Ini kerusi. Okey, settle. Kemudian soalan nombor 2, la'iba. Okey, la'iba. Bila ada 3 perkataan macam ni, dia biasanya adalah fi'il, perbuatan. So, bila nak buat ayat tentang perbuatan ni, mesti ada fi'il. Okey, mesti ada fi'il. Mesti ada fa'il. Okey, fa'il dan mesti ada maf'ulun bih. Tak tulislah. Okey, mesti ada fi'il. Fi'il tu apa? Perbuatan itu. Kemudian mesti ada fa'il. Fa'il tu ialah orang yang membuat. Kemudian maf'ulun bih, apa yang dibuat. Okey, contohnya kat sini. Okey, la'iba. Okey, saya dah tertekan banyak dah tadi. Okey, tengok ayat dia kat sini. La'iba Muhammadun qurratal qadami. La'iba, kita ambil la'iba ni, telah bermain. Okey, kemudian fa'il, masukkan fa'il Muhammad. Senang pilih nama Muhammad je lah fa'il tu. Kemudian qurratal qadami. Dia buat apa? Dia bermain bola sepak. La'iba Muhammadun qurratal qadami. Okey. Kemudian kitabun. Okey, kitabun dia ada dekat belakang ni ada tanwin baris depan. Ini adalah isim. So, kitabun buku. Ayat dia ialah paling senang kita tambah isim isyarah. Haza kitabun.
Okey, haza kitabun. Okey, kemudian nombor 4, yaqra'u. Okey, ada huruf ya kat depan. Ada huruf ya kat depan. Biasanya adalah fa'il lah, fa'il mudhari'. Yaqra'u ataupun taqra'u ataupun perkataan lain pun contohnya tal'abu ataupun yal'abu. Okey, itu adalah fa'il lah. So yaqra'u ni maksudnya sedang membaca. Sama tu juga macam tadi. Yaqra'u ni fa'il mudhari' untuk muzakkar. Okey, kena kenal pasti juga dia adalah jantina dia apa? Muzakkar ataupun muannas. So yaqra'u ni muzakkar. So mesti ada fa'il, fa'il dan maf'ul. So kita masukkan. Okey, tengok kat sini. Yaqra'u fa'il. Fa'il dia Muhammad. Maf'ulun bih dia Alkitab. Okey. Yaqra'u sedang membaca. Siapa yang sedang membaca? Muhammad. Dia baca apa? Kitab. Okey, yaqra'u Muhammadun Alkitab. Okey, Muhammad sedang membaca buku. Okey, seterusnya soalan nombor 5, hakibatun. Hakibatun ni ada tanda ada tanda ataupun ada tanwin berbaris depan. So ini juga adalah isim dan dia ada ta marbutah. Bila isim ada ta marbutah, kita tahu dia adalah isim yang muzakkar ke muannas, lelaki ke perempuan. Perempuan lah kan. Muannas lah sebab dia ada ta marbutah. Kemudian paling senang kita tambahkan isim isyarah. Apakah isim isyarah bagi perempuan? Kita nak sebut okey, hakibatun, beg. Ini beg. Dalam bahasa Arabnya apa? Dia adalah muannas. Sebab dia ada ta marbutah. Okey. Isim isyarah dia hazihi hakibatun. Ingat, kalau ada perkataan yang berakhir dengan tanwin berbaris depan, boleh kita kena pastikan sama ada ianya muzakkar ataupun muannas dan tambahkan sahaja isim isyarah haza ataupun hazihi. Guna dua tu saja. Itu antara tips lah untuk menjawab soalan ni. Paling senang. Ataupun kalau awak dah excellent, awak tahu macam mana nak buat ayat yang panjang-panjang lagi ke, bolehlah buat. Tak kisahlah. Cuma nak selamat tulis macam ni je. Sebab lagi banyak kita tulis, mungkin lagi banyak kesalahan yang boleh pemeriksa cari. Okey, itu kita akan tengok lagi lah soalan-soalan bentuk macam ni dalam bincang soalan yang akan datang, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya. Okey, uktub al-ijabah as-sahihah. Tuliskan jawapan yang betul. Okey, untuk soalan ni dia bagi dekat kita 5 kotak yang kita perlu tuliskan jawapan yang betul. Okey, yang pertama dia nak fil baits. Okey, dalam tajuk fil baits dan haulal madrasati. Dia ada dua tajuk, di rumah dan di persekitaran sekolah. Dalam tajuk tu, apa perkara yang ada di rumah? Antara jawapannya yang kita boleh tulis kat sini, kita ada sarirun. Okey, sarirun, katil. Yang kedua, kita boleh tulis apa lagi kat rumah ada? Kanabatun. Okey, kanabatun, sofa. Kemudian kita boleh tulis lagi televiziun, TV ataupun television. Nah, kemudian haulal madrasah pula. Haulal madrasah, apa yang ada di sekitar sekolah? Yang kita dah belajar sebelum ni. Ingat balik apakah yang ada dekat sekolah, kemudian tuliskan dalam bahasa Arab. Okey, antara contoh jawapan kat sini kita boleh tulis idaratun, pejabat, dan maktabatun, perpustakaan.
Okey, kalau fil bait tu banyaklah lagi jawapan-jawapan yang awak boleh tulis, antaranya hammamun, tandas, sa'atun, jam, sulamun, tangga, mahzanun, stall, nafizatun, tingkap. Kemudian salatud duyuf, ruang tamu. Kemudian awak boleh tulis juga tawilatun, meja. Kemudian salatut ta'am, ruang makan ataupun matbakh, dapur. Okey, ghurfatun naum, bilik tidur, sitarun, langsir, dan wisadatun, bantal. Banyaklah yang boleh tulis kat sini. So kita tulis 3 saja, yang lain tu awak kena hafal sendirilah. Okey, kemudian kalau kita tengok haulal madrasah. Haulal madrasah, di sekeliling sekolah ataupun di sekitar sekolah. Dekat sini kita just tulis idarah, pejabat, dan maktabatun, perpustakaan. Banyak lagi yang awak boleh tulis. Sama ada nak tulis faslun, bilik darjah, ma'malul ulum, ma'mal sains, ghurfatul muallimin, bilik guru, dukanul madrasah, koperasi, ma'malul komputer, ma'mal komputer, mal'abun, padang, hadiqatun, taman, musalla, surau, finaun. Finaun ni laman ataupun tempat apa tu? Perhimpunan. Okey, ghurfatul mudir, bilik guru besar, mata'am, kantin, qa'atun, dewan. Apa sahaja yang awak ingat berkaitan dengan perkara di sekitar sekolah ataupun di sekeliling sekolah, awak boleh tulis untuk soalan yang bentuk macam ni. Okey, tapi boleh jadi soalan ni dia keluar fil bait ataupun haulal madrasah. Mungkin dalam soalan lain dia akan tanya awak tentang al-hayawanat, tentang apa tu, haiwan, ataupun macam-macam lah dia boleh keluar. Mungkin dia akan keluar tentang syuhuril miladiyah, syuhuril hijriyah, ataupun al-ayyam. Apa sahaja dia boleh tanya dan bentuk soalannya adalah macam ni. Okey, so hafallah yang mudah-mudah tu. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Iqra al-qita'atil atiyah summa ajib an al-as'ilah. Baca petikan berikut, kemudian jawab soalan. Okey, baca petikan berikut, kemudian jawab soalan. So, soalan petikan ni senang. Soalan ni jawapannya dah ada dalam petikan. Okey. Kita baca petikannya dulu. Ismi Muhammadun uhibbul al-hayawanat. Nah, okey, petikan ni dia kata ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Uhibbu al-hayawanat. Saya sukakan haiwan. Fil yaumil utlah, pada hari cuti, zahabtu ilal hadiqatil al-hayawanat al-wataniyah. Saya telah pergi ke zoo negara, hadiqatul hayawanat al-wataniyah. Okey, tu zoo negara, fi Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, ma'a usrati, bersama keluarga saya. Hunaka syahadtu kasirum minal hayawanat. Di sana terdapat banyak haiwan-haiwan. Wa ara fiha ad-dubbu. Okey, saya melihat di dalamnya, di dalam zoo negara itu adanya ad-dubbu. Apa maksud ad-dubbu? Okey, ada beruang. Kemudian wassamaku, ada ikan. Walfil, gajah. Wassu'ban, ular. Wal asadu, singa. Wa ghairaha, dan sebagainya. Wa ra'aitu, dan saya lihat lagi, at-timsahu yasbahu fil barkati. Saya melihat buaya sedang berenang-renang di dalam kolam. Wat tuyura, kemudian saya melihat burung, mislu hamamatun, burung seperti hamamatun, merpati, fil qafas wa babgha'u alal ghusni. Saya melihat burung seperti merpati sedang terbang di dalam sangkar. Okey, sya'artu bil farji bitilka ziyarah. Saya sangat gembira dengan lawatan ini, dengan lawatan tersebut. Okey. Itu petikan dia.
Kemudian soalan dia. Okey, kita tengok soalan dia. Dia tanya, hal yuhibbu Muhammadun al-hayawanat? Adakah Muhammad ni mencintai haiwan? So, kalau kita tengok kat sini, dia kata nama dia Muhammad. Okey, ismi Muhammadun. Okey, ismi Muhammadun uhibbul al-hayawanat. Saya suka haiwan. So, soalan tanya, adakah Muhammad sukakan haiwan? Jawapannya ialah na'am, yuhibbu Muhammadun al-hayawanat. Betul. Muhammad sukakan haiwan. Okey, tengok soalan yang kedua. Mata zahaba Muhammadun ilal hadiqatil hayawanat? Bilakah Muhammad pergi ke zoo? Bilakah Muhammad pergi ke zoo? Jawapannya ialah fi yaumil utlah. Okey, kat sini ada dah jawapan dia. Fi yaumil utlah. So kita masukkan je zahaba Muhammadun ilal hadiqatul hayawanat fi yaumil utlah, pada hari cuti. Okey, soalan ketiga. Ma'aman zahaba Muhammadun ila hadiqatil hayawanat? Ma'aman, bersama siapa Muhammad pergi ke zoo? Okey, ataupun taman haiwan, zoo lah. Okey, ma'aman, bersama siapa? So, kita jawab kat sini ma'a usratuhu. Sebab dia Muhammad kan, kita tukarlah kata ganti nama dia ma'a usratuhu. Kalau nama dia perempuan, contohnya macam Fatimah ke, kita tulislah ma'a usratiha. So kalau kat sini untuk Muhammad, kita jawablah zahaba Muhammadun ila hadiqatil hayawanat ma'a usratuhu. Bolehlah salin. Okey, salin apa tu orang panggil kepala jawapan dia dulu. Zahaba Muhammadun ilal hadiqatil hayawanat ma'a usratuhu. Okey, soalan nombor 4. Uktub asma'ul hayawanat allati tujadu fi hadiqatil hayawanat. Okey, tuliskan nama-nama haiwan yang terdapat di dalam zoo. So, yang kat sini awak jangan pula pilih pilih jawapan yang awak punya pengalaman pergi ke zoo. Tengok dalam dalam petikan je. So kat sini dia kata wa ara fiha dubbun wasamaku wal filu was-su'ban wal asad. Okey, tulis yang ni saja. Dubbu wasamaku wal fil was-su'ban wal asad. Okey, masukkan kat situ. Okey. Seterusnya, kaifa sya'ara Muhammadun bitilka ziyarah? Apakah perasaan Muhammad tentang lawatan dia? Okey, tentang lawatan ke zoo itu. Jawapan dia kat mana? Kita boleh ambil sya'artu bil farji bitilka ziyarah. Okey? So boleh ambil kat sini. Tulislah jawapan dia. Sya'ara Muhammadun bil farji bitilka ziyarah. Semua jawapan dah ada dalam dalam qitaah ataupun dalam petikan. So, jangan gopoh-gopoh. Cari dulu dalam petikan. Baca betul-betul petikan tu, walaupun kalaulah tak faham lah. Contohnya awak baca petikan awak tak faham. Tengok soalan, kemudian cari perkataan yang hampir sama dalam jawapan tu. Okey, contohnya kan, macam soalan 1 tu kalau kita tengok, yuhibbu awak cari. Soalan 1 biasanya dia memang akan duduk, jawapan dia akan berada di baris pertama. Baris pertama apa ni? Qitaah ni apa panggil? Lupa dah. Baris pertama. Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya lupa perkataan tu? Baris pertama. Inilah cerita dia ni, kan? So kat sini yuhibbu uhibbu. Okey, yuhibbu uhibbu. Tengok, ambillah sampai tu. Tapi kalau soalan hal,
Kena jawab dulu sama ada na'am ataupun la. Tengoklah bentuk perkataan dia. Kalau tak tahu juga, tengok perkataan yang sama di antara dalam petikan, petikan ayat tu tadi, dalam petikan dengan ayat yang ada dalam soalan. Okey? Boleh? Itu sahaja untuk video perkongsian video kita menjawab soal contoh-contoh soalan UPKK dalam subjek bahasa Arab untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat belajar dan mengambil pelajaran. Saya juga memohon maaf kalau ada saya tersasul ataupun salah type ke. Kalau ada pun, kalau contohlah saya ada salah dalam menjawab soalan ni, boleh tegur-tegur, boleh komen, cakaplah jawapan tu salah. Sesungguhnya apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita manusia tak lari daripada berbuat kesilapan, dan saya doakan awak semua dapat 9A UPKK. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.